Baik, cikgu akan alihkan kepada 8 cm. Okey, tidak menjadi alat cepat. Okey, dah sedia? Okey, kita mulakanlah. Nanti yang lain-lain boleh masuk kemudian. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semuanya? Okey, cikgu harap semuanya sihat. Luffy ada buat tak yang eksperimen bayang-bayang? Ada dapat keputusannya tak? Boleh ambil tak? Tunjukkan sekejap. Okey. Luffy tunjukkan dekat skrin tu Luffy tunjukkan dekat-dekat dengan skrin. Okey, biar yang lain tengok. Okey, Putri ada buat. Terima kasih Luffy. Tahniah. Nanti snap gambar tu hantar pada saya Luffy. Hai Alia. Putri ada buat? Belum lagi? Ada? Mana? Ada dapat keputusan? Belum. Okey, Alia ada buat eksperimen yang panjang bayang-bayang dan perubahan arah bayang-bayang tak? Boleh tunjukkan saya tak? Tunjuk dekat sikit, tak nampak. Oh, bayang-bayangnya dari tanda. Tengok dekat kertas okey, nanti siapa yang dah buat tolong snap gambar awak punya pinggan yang dengan pensel tu dan juga keputusannya. Okey? Boleh? Okey, so hari ni kita nak sama lagi tajuk mesin. Tengok muka surat 172 tu buku teks awak, kita nak belajar tentang hubung kait beban, fulcrum dan juga daya. Okey, bagi yang hari Ahad hari tu saya dah terangkan kan, betul tak? Saya dah terangkan bahawa fulcrum ni ada 3 bahagian, iaitu ada beban, tuas, bukan fulcrum ada 3 bahagian. Tuas ada 3 bahagian, iaitu beban, fulcrum dan juga daya. So kita hari ni nak menghubungkan antara beban, fulcrum dan daya. Okey, kita tengok situasi yang dekat dalam buku teks awak tu. 2 orang pemuda sedang cuba mengalihkan seketul batu yang menghalang laluan dengan menggunakan sebatang kayu. Okey, satu ketul batu yang besar dia nak alihkan dengan menggunakan kayu. Okey, cuba seterusnya dia buat apa? Dia ambil lagi satu batu kecil, betul tak? Okey, dia letak di bawah kayu tersebut. Okey, mula-mula jaraknya jauh daripada beban. Okey, fulcrum ini jauh daripada beban. Fulcrum tu batu kecil tu lah dibuat sebagai fulcrum. Okey, dayanya tu tempat yang dia pegang tu. Okey, yang baju hijau pegang itu adalah dayanya. Bebannya itu apa? Batu yang besar yang dia nak angkat tu. So dia kata cuba kita dekatkan batu kecil. Bila jauh, fulcrum jauh dengan beban, dia nak angkat tu agak susah. Okey, so dia ada seorang kawan yang baju hijau tu dia bagi cadangan. Okey, cuba kita dekatkan batu kecil tu. Okey, fulcrum tu dia letak dekat dengan beban. Apa hasilnya? Baru senang nak angkat. Okey, so jadinya dekat sini bila kesimpulannya apa? Apabila fulcrum dekat dengan beban, daya yang kita gunakan untuk angkat beban itu sedikit. Okey, bila daya sedikit, maka senang untuk kita angkat beban. Maksudnya, okey, bila fulcrum jauh dengan beban, maka daya yang kita gunakan untuk mengangkat beban tersebut adalah apa? Banyak. Okey, sekejap Okey Man. Man. Belakang ada Angry Bird Man. Lebih kurang muka awak je Man. Lebih kurang muka awak je Man belakang Angry Bird tu. Si baik awak senyum.
Okey, mesti awak dah. Okey. Kenapa terperanjat tengok saya pakai name tag semua macam ngajar dekat sekolah kan. Okay, so kita baru sampai sinilah. Okay, yang ini tadi kesimpulan yang ini dia dah buat, saya dah buat, saya terangkan balik sebab ada yang baru masuk kan. So bila fulcrum didekatkan dengan beban, daya ni yang kita gunakan untuk angkat beban yang besar dekat depan ni sedikit. Maksudnya kita lagi senang untuk angkat beban ni. Okay, berat beban ni sama je, batu yang sama. Tapi bila fulcrum ni jauh dengan beban, maka daya yang kita gunakan ni adalah lebih banyak. So susah dia nak angkat. So hari ni kita pun nak buat eksperimen sebenarnya. Nanti lepas ni awak boleh buat kat rumah, boleh cuba sendiri. Okay, online pun boleh buat eksperimen kan. So kita nak buat eksperimen, mari uji hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya. Okey, macam mana eksperimen ni? Okey, mula-mula awak perlukan kertas, cardboard. Okey, kotak pun tak apa. Okey, kotak kasut pun tak apa. Saya ada mounting board dekat rumah kebetulan. Okey, so yang pertama sekali kena ukur kotak cardboard ni. Okey. Panjang dia 8 cm. Okey, yang sini sebenarnya berapa sentimeter ni? Berapa sentimeter? Berapa sentimeter? Yang ini saya buat 9. Okey, 9 kan sentimeter. Okey, lebih kurang macam ni lah. Tapi saya macam salah ukur je ni, tak apalah. Okey, jadi awak bahagikan daripada 9, awak bahagikan 3 cm. Satu bahagian ni 3 cm, 3 cm, 3 cm. Okey, awak gariskan. Okey, tujuannya untuk apa? Untuk bila awak dah gariskan, kita kena lipat macam ni. Untuk kita cardboard ni kita nak jadikan dia sebagai fulcrum. Okey, cardboard ni kita nak jadikan sebagai fulcrum. Awak kena lipat, jadikan dia segitiga. Nampak tak segitiga macam ni? Okey, nanti atas ni awak tampallah sikit dengan selotip. Supaya nanti kalau tak tampal, dia terbuka-buka aje. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey? Macam ni lah. Nampak tak? Okey, 3 segi macam ni. Ini kita namakan sebagai fulcrum. Okey, fulcrum. Okey, selepas itu kita kena ada pembaris panjang. Saya tak ada dekat dalam buku teks tahu pembaris 50 cm kan. Pembaris 50 cm ni pembaris yang dekat mahal tu yang selalu kita guna. Kalau tak ada pembaris 50 cm pun tak apa, janganlah nangis. Janganlah cikgu, saya tak ada pembaris 50 cm, tak boleh nak buat. Boleh, saya guna pembaris 20 cm je ni. Kalau awak ada pembaris yang 30 cm lagi boleh buat. Pun boleh. Okay, lepas tu dekat dalam sini buku teks dia nak apa? Blok kayu, betul? Saya tak ada blok kayu. Saya ada Lego je. Boleh je. Okey, sebab kita nak buktikan hubungkan antara jarak fulcrum dengan beban. Okey, saya tape terus Lego ni dengan pembaris supaya nanti dia tak gerak-gerak. Okey, nampak tak? Ini fulcrum kita. Ini fulcrum, ini tuas kita. Pembaris ni tuas kita. Kita nak angkat apa? Kita nak angkat Lego ataupun blok kayu yang dekat depan ni. Faham tak? Okey, so sekarang saya akan sharekan video pada awak. Saya harap boleh on video tu. Okey, saya sharekan video macam mana eksperimen yang saya dah buat nak menghubung kait antara jarak fulcrum dengan beban. Okey, saya sharekan videonya. Sekejap Boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey, ini saya letakkan dekat tengah-tengah fulcrum ni kat tengah-tengah.
10 cm. Okey, saya jauhkan lagi jarak fulcrum tu dengan beban. Okey, saya jauhkan lagi. Nampak tak perubahannya? Daya yang saya gunakan. Okey, boleh dengar tak penerangan saya pada eksperimen tu tadi? Boleh. Boleh. So, kesimpulannya boleh hubungan antara jarak dengan beban tadi tengok kan. So, lepas ni awak buat sendiri, nak rasa sendiri macam mana senang ataupun susah awak nak mengangkat beban tu. Guna je apa yang ada. Kalau ada ego tu, awak boleh guna pemadam. Boleh guna pemadam, lekatkan 2 pemadam ke dekat hujung pembaris awak boleh. Kotak ni, cardboard ni gunalah manila card pun boleh. Kalau tak ada manila card, awak gunalah kotak kasut yang lama-lama kan. Gunting, jadikan dia sebagai fulcrum. Okey, aplikasi. Agak-agak siapa boleh cakap dengan saya? Aplikasi tuas ni dekat kehidupan seharian kita. Apa alatnya? Awak suka ni, sebenarnya alat tersebut awak suka. Macam ni kan? Apa? Siapa boleh fikir? Dia ada fulcrum, ada tuas, ada fulcrum, ada ini tuas lah pembaris ni. Okey, tuas, ada beban, ada daya, ada fulcrum. Apa alat tu? Aplikasi dalam kehidupan seharian awak. Teka, siapa pandai? Dah lama terkurung dekat luar kan. tak boleh nak imagine. Pernah main gelongso tak? Gelongso pula. Jongkang-jongkit. Perasan tak jongkang-jongkit itu adalah satu tuas. Dia ada besi dekat tengah-tengah, betul tak? Jongkang-jongkit ada besi dekat tengah-tengah. Kenapa letak besi itu dekat tengah-tengah? Orang yang buat jongkang-jongkit tu bijak, dia ada ilmu sains, dia aplikasikan konsep tuas. Kalau jongkang-jongkit itu fulcrumnya berada sengit ke arah satu bahagian, agak-agak macam mana? Susah, betul tak? Susah. Kita nak main jongkang-jongkit, nanti tak stabil. Sebab tu fulcrum untuk jongkang-jongkit diletakkan pada tengah-tengah papan. Tengah-tengah papan jongkang-jongkit. Orang sebab yang naik jongkang-jongkit itu berat badannya tak sama. Betul? Sebagai contohlah, sebelah Alia, sebelah lagi Aiman. Berat badannya tak sama kan? Contohlah Wan, jangan marah Wan. Okey, kalaulah fulcrum tu dia letakkan sengit, dia tak letak kat tengah-tengah. Okey, susah tak? Fulcrum tu dia letak dekat dengan si Alia. Aiman senanglah nak angkat, betul? Sebab fulcrum ni letak dekat beban. Cuba Alia. Boleh dia main jongkang-jongkit. Aiman pula yang dekat sebelah sini. Fulcrumnya jauh dengan beban. Oh, siapa daripada pagi sampai petang lah si Alia tak boleh nak angkat si Aiman. Okey,
Okey, sebab tu papan okey fulcrum bagi jongkang-jongkit tu dia letak tengah-tengah supaya stabil. Supaya stabil. Dia tak sengit ke kanan, tak sengit ke kiri. So itu aplikasi dalam kehidupan seharian kita yang menggunakan konsep mesin tuas. Okey, untuk hari ni nanti ni awak boleh buat eksperimen muka surat berapa dalam buku teks awak ni? Muka surat 170, 173. Alatnya ada dekat rumah awak kan? Betul tak? Okey, senang saja, rasa sendiri. Awak tengok saya buat eksperimen ni, awak tak dapat rasa, awak susah ke senang nak angkat beban. So awak kena buat sendiri untuk rasa macam mana daya yang awak gunakan tu berubah. Okay, apabila fulcrum jauh dengan beban dan juga fulcrum dekat dengan beban. So kesimpulannya, saya ulang lagi kesimpulannya, apabila fulcrum ni dekat dengan beban, maka daya yang digunakan untuk mengangkat beban adalah sedikit. Maksudnya senang nak angkat beban tersebut. Okey, apabila fulcrum jauh dengan beban, maka daya yang kita gunakan adalah banyak. So sukar untuk mengangkat beban tersebut. Okey, sama juga kalau kita nak umpil. Apa umpil yang minggu lepas tu umpil apa? Nak tutup tin kan. Kita kena pegang dekat dengan apa? Beban tu. Kalau kita pegang hujung sudu tu susah sebenarnya nak mengumpil. Okey, satu lagi saya bawakan awak contoh tuas ni apa? Penyempit kan. Nak makan mi ke guna penyempit. Mana bebannya? Kat mana bebannya? Di mana? Sini ataupun sini? Di sebelah sini. Kan? Kat sini kan? Yang kat depan ni lah. Sebab kita nak angkat sesuatu. Kita nak angkat. Kan? Okey, sini bebannya. Daya yang kat mana? Daya mana? Daya ni. Tangan kita ni. Okey, kat sini. Fulcrumnya di hujung sini. Okey, fulcrumnya dekat hujung sini. Okey. Ni penyempit. Sama juga. Okey, ini adalah mesin ringkas tuas. Okey, ada lagi kan mesin selain mesin ringkas tuas? Okey, apa lagi? So hari ni kita nak masuk ada lagi dalam buku teks awak. Muka surat berapa? Okey, tengok muka surat berapa tu? 174. Kan 174. Okey, muka surat 174 kita masuk pada mesin ringkas. Okey, terdapat pelbagai jenis mesin ringkas. Dekat sekeliling kita ni memang banyak mesin. Kita hidup dengan mesin. Okey, mesin saya dah kata minggu lepas, mesin ringkas membantu kita memudahkan melakukan kerja dengan mudah dan cepat serta menjimatkan masa. Okey, contoh selain daripada tuas, ada juga mesin roda dan ganda. Roda dan ganda ni, sini roda, yang ini ialah ganda. Okey, alatnya terdiri sebatang rod. Yang ni namanya rod. Sama ada rod tu besi, plastik, okey. Ni ialah ganda. Okey, ganda. Okey, contohnya ada pada tombol pintu. Okey, tombol tu ialah rodanya yang kita pusing-pusing kan. Dalamnya tu ada ganda. Okey, tak pun pada kereta mainan. Tayar kereta mainan tu, okey, tayarnya sebagai roda, kan ada besi nak menghubungkan antara satu tayar dengan tayar tu kan. Ada rod tengah-tengah tu, itu adalah ganda. Okey, itu roda dan ganda. Okey, yang ini tuas. Saya dah terangkanlah. Mesin tuas paling ringkas adalah apa? Penyapu. Mop pun sama juga. Okey, seterusnya kita ada skru. Okey, skrunya. Apa maksud skru? Skru ialah alat yang berbentuk silinder beralur yang dapat dimasukkan ke dalam sesuatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan. Okey, kita putarkan. Untuk satukan tutup botol dengan botolnya. Okey, kita putar, lepas tu sampai ketat.
Okey, untuk mengetatkan atau mengetatkan dua bahagian. Contoh botol dan penutupnya. Ada lagi skru ni pada pili pipe. Okey, pili pipe. Awak putar, betul tak? Dalam tu ada skrunya. Dua bahagian. Okey, pili pipe. Pipe tu, tombol pipe tu, dan juga dia punya yang lekatkan dengan untuk salur keluar air tu kan. Itu dua bahagian. Dalamnya tu ada alur skru. Okey, itu contoh mesin ringkas. Ada lagi tak muka surat seterusnya? Ialah kita tengok gear. Tahu gear? Gear ialah alat yang terdiri daripada roda yang bergerigi. Kat mana kita jumpa gear ni? Jam. Okey, dekat jam ada, dekat basikal pun ada. Kan? Basikal pun ada. Motor, pandai. So lagi satu pada ni gerudi tangan. Gerudi yang untuk tebuk lubang tu, kalau nak pasang skru daripada dinding-dinding tu kan. Okey, di situ pun ada gear. Sebenarnya batang mata gerudi tu satu lagi mesin iaitu skru. Okey. Ada lagi kalau mak awak buat kuih, buat kuih apa dulu kuih kuting gunting tu mak saya dulu selalu buat. Dia ada satu mesin kecil. Okey, mak awak dah uli tepung tu, lepeh kan. Masukkan dekat dalam mesin tu, nanti pusing. Nanti saya carilah gambar tu, saya tak sempat cari gambar mesin tu. Nanti saya tunjukkan awak pada hari Ahad minggu depan. Hari Ahad minggu depan belum cuti kan? Okey. Hari Ahad minggu depan saya tunjukkan gambar yang alat yang menggunakan gear tersebut. Okey, seterusnya ni ialah takal. Okey, takal. Takal ni biasa ada dekat dekat tiang bendera. Pandai pun dia dekat sebelah atas tu kan. Okey, dia ada takal bulat tu. Okey, untuk menaikkan atau mengangkat sesuatu, nak menurunkan sesuatu beban. Okey, banyak takal lagi senang untuk angkat. Kalau satu takal, dua takal, tiga takal kita gunakan lagi senang untuk angkat. Ada lagi takal dekat kelas awak sebenarnya. Mana? Kat tepi tingkap. Tingkap yang ada apa tu Man? Langsir kan? Langsir kelas awak kan guna takal, betul tak? Atas tu dia ada takal sebenarnya. Sebab tu awak tarik dia punya tali tu, langsir tu boleh turun. Dan langsir tu boleh naik kan. Aiman lah selalu main langsir tu. Aiman duduk sebelah tingkap. Okey, atas tu ada takal bukan tangkal, takal. Okey, bukan tangkal. Alright, seterusnya sata condong. Okey, sata condong dia ada satu permukaan rata dan satu lagi permukaan yang sanding. Okey, contoh sata condong ni di tangga. Okey, tangga adalah satu mesin dalam kategori sata condong. Tangga, gelongsor, okey, pun satah condong. Okey, tangga dekat bangunan sekolah kita tu satah condong. Okey, seterusnya adalah baji. Baji ni ada satu bahagian yang runcing dekat hujungnya. Baji ni digunakan untuk memotong, okey, ataupun memberhentikan sesuatu objek. Ini penyandal pintu. Yang ini apa? Mata pisau. Ini gunting ni. Besar gunting saya. Gunting ini pun baji. Awak tengok hujungnya. Hujungnya runcing. Okey, digunakan untuk memotong. Okey, memotong lah. Ini tak digunakan untuk memberhentikan sesuatu. Kita tak jadikan ni selit bawah pintu jadi penyendal, betul? Ada tu tersepak nanti luka. Sama juga dengan pisau. Pisau pun baji. Pisau pun baji, hujungnya ni. Hujung itu boleh memotong sesuatu objek. Contoh lain apa? Baji. Gunting, pisau, lagi apa yang boleh buat memotong?
apa lagi? Gunting bunga. Gunting bunga. Okey, lagi? Nak potong kayu, kita guna apa? Kapak. Ya, kapak pun baji. Pandai Aiman. Kapak, pisau, gunting, okey, gergaji, kan? Okey, itu semuanya baji. Penyelal pintu ni awak boleh buat sendiri sebenarnya. Okey, baji ni pun mudah untuk awak buat sebenarnya. Boleh kita buat sendiri. Eksperimen. Okey, mesin ringkas dan kegunaannya. Okey, apa guna mesin ringkas? Okey, ini eksperimen apa dibuat? Jadi macam terselang. Okey. Selepas tu baru yang mesin ringkas dapat menyelesaikan masalah. Okey. Mesin ringkas dapat menyelesaikan masalah. Ini nanti kita sambung pada hari Ahad lah. Saya rasa tinggal topik tu sahaja kan, betul tak? Lepas tu menyelesaikan masalah dan satu lagi ialah mesin kompleks. Mesin kompleks ni pun ada aktiviti yang best yang awak boleh buat. Muka surat 183 tu tangan robot. Senang aja tu nak gunakan. Kita guna batang aiskrim, penutup botol kan. Dan juga gam. Tangan robot. So habis untuk hari ini. Yang lain mesin kompleks dan kegunaan mesin untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian tu saya nak awak baca dulu. Nanti kita sambung hari Ahad. So hari ini, tugasan hari ini ialah awak buat cipta untuk menguji hubungan antara jarak, fulcrum dan juga beban. Buat ni. Okey, awak kena buat fulcrum saja, betul tak? Pembaris dan blok kayu tu awak bolehlah ambil apa-apa gantikan blok kayu. Cakap blok kayu saya tak ada lah cikgu kat rumah. Kan saya suruh ambil batu bata nanti kan, angkat dengan kayu. Okey. Okey. Boleh je gantikan blok kayu tak ada, saya gantikan dengan Lego. Tak ada Lego, gantikan dengan pemadam. Okey, janji dia boleh jadi sebagai beban. Tak ada juga tu ambil lah batu kerikil dekat depan rumah awak tu, lari sekejap keluar, masuk balik, buatlah eksperimen. Okey, so buat hari ni, okey, uji, mula letak tengah-tengah. Okey, mula-mula letak tengah-tengah, fulcrum dengan beban tu di tengah-tengah, lepas tu jauhkan, jauh lagi. Okey, lepas tu semakin dekat dan dekat, semakin dekat. Nanti awak dapat rasa beban yang awak gunakan, tapi kalau awal awak angkat dengan satu jari, okey, jarak jauh ke jarak dekat kena angkat dengan satu jari. Maksudnya beban yang kita gunakan, daya yang kita gunakan itu adalah sama. Okey, jangan jauh awak angkat dengan dua jari pula. Jadinya daya yang kita gunakan tu tak sama. Okey, tidak dimalarkan sekarang. Yang dimalarkan adalah daya yang kita gunakan. Okey, yang dimanipulasi adalah jarak fulcrum dengan beban. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas adalah daya yang kita gunakan. Okey, daya yang kita gunakan untuk mengangkat beban. So, itu sahaja untuk hari ini. Eksperimen yang hari tu, tahniah pada yang dah siap. Okey, untuk bayang-bayang tu, saya nak terangkan sikit eksperimen tu. Bayang-bayang, dia berlawanan antara matahari dan juga bayang-bayang yang terhasil. Pagi, matahari terbit daripada sebelah timur. Okey, matahari terbit di sebelah timur, maka bayang-bayang akan berada di sebelah barat. Awak dah betul. Cuma mungkin awak labelkan utara, selatan, timur, barat tu ada silap sikit, kan? Matahari terbit di sebelah timur, bayang-bayang berada di sebelah barat. Okey, nanti naik. Bayang-bayang akan bergerak. Matahari di sebelah barat nak terbenam, bayang-bayang akan berada di sebelah timur pada waktu petang. Okey, sepatutnya macam tu. Okey, dia berlawanan. Okey, macam tu. Okey, dia tak sama. Matahari terbit di sebelah timur, bayang-bayang mesti berada di sebelah barat.
Okey, timur. Memang terbit di sebelah timur. Kalau matahari terbit sebelah barat, itu maksudnya tanda-tanda sudah nak berlaku hari kiamat. Betul, ada tertuliskan dekat dalam Al-Quran, betul? Apabila matahari terbit di sebelah barat, maka itu tanda-tanda sudah nak berlaku hari kiamat. Awak jangan tulis pula matahari terbit di sebelah barat. Sekarang matahari terbit di sebelah timur. Bayang-bayang pada waktu pagi akan muncul pada sebelah barat. Okey, matahari akan terbenam di sebelah barat pada waktu petang. Okey, bayang-bayang akan berada di sebelah timur. Okey, boleh faham? So, kesimpulan untuk hari ini, jarak fulcrum dengan beban. Okey, siapa yang nak buat kesimpulan? Boleh? Saya bantu untuk awak buat kesimpulan. Semakin apa? Jauh. Ke kita nak ambil jauh ke nak ambil dekat dulu? Dekat. Okey, semakin dekat jarak fulcrum dengan apa? Dan beban. Beban. Semakin Sedikit. Semakin sedikit lagi daya yang digunakan untuk mengangkat beban. Okey, kesimpulan lagi satu, tadi kita dekat, betul? Kalau jauh semakin sebut semua orang sebut semakin jauh jarak fulcrum dengan beban, semakin apa? Banyak daya yang digunakan untuk mengangkat banyak beban. Daya. Betul, banyak kan daya yang digunakan untuk mengangkat beban. Okey, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. So, saya ulang lagi sekali. Tugasan untuk hari ini, buatlah eksperimen sendiri kat rumah. Nanti tunjukkan video simple yang awak dah buat, hantar pada saya. Okey. Sebelum hari Ahad lah, hantar pada saya. Okey, senang saja. Ambil video yang macam saya buat tadi tu, senang aja kan? Okey, hantar pada Telegram. Kalau tak boleh hantar pada Telegram, line macam siput. Okey. Hantar dekat WhatsApp saya pun boleh. Tak apa, yang mudah lah, yang mudah awak. Jangan lupa buat eksperimen bayang-bayang. Okey. Yang ini dah siap pun. Tengok Man, tunjuk Man. Tu dah ada bayang-bayang, tak payah letak dekat panas matahari pun. Betul tak? Sebenarnya awak guna apa? Cahaya lampu suluh pun tak apa. Daripada timur, okey. Matahari, cahaya lampu suluh tu daripada timur, letak. Okey, dah pukul yang tengah-tengah, pukul 12 letak. Okey, matahari buat 3 bahagian pun cukup. Okey, matahari di sebelah barat untuk apa? Matahari dah nak terbenam. Tandakan saja. Okey, kalau hari hujan kan, tak ada matahari, betul? Susah kan kita nak tandakan. Boleh je buat dalam dekat dengan menggunakan lampu suluh. Okey, nanti ambil gambar, hantar pada saya. So, itu saja untuk hari ni. Lepas ni bolehlah cari kotak-kotak yang dah tak guna tu untuk buat eksperimen yang kita jalankan. Okey, stay safe, duduk dekat rumah, jangan merayau, jaga kesihatan. Okey, kita jumpa lagi pada hari Ahad insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih dan selamat belanja.